action. Pierre Andre is back, guys. Yo, assalamualaikum and salam sejahtera aku ucapkan kepada korang yang menonton Andre Brothers channel. For all kat luar, SPM ke, PMR ke, UPSR semua, ungkap pada cerita-cerita yang macam tu. Cerita ketiga adalah Alright, hari ni aku nak cerita satu kisah yang menyeramkan tentang manusia, pemakan manusia. Cerita ni mengisahkan, ini cerita nyata yang berlaku di Perancis, tetapi pelaku dia adalah orang Jepun. Dan lelaki ini bernama Issei Sagawa. Pada tahun 1981, 13 Jun 1981, masyarakat di kota Perancis dikejutkan dengan penemuan mayat yang telah dicincang, yang dikerat dan disumbatkan ke dalam dua buah beg bagasi yang terletak di salah sebuah taman yang tak jauh daripada sebuah restoran yang famous di sana. Menurut saksi yang berada di dalam restoran tu, diorang cakap waktu tu diorang ada nampak seorang lelaki Jepun yang bersaiz kecil tengah berusaha menarik beg bagasi ni tau. So dalam waktu tu salah seorang pada saksi tu pada mulanya dia tak mengambil kisah sangat pasal dia ingat mungkin lelaki ni kurang siuman, jadi dia biarkan je. Tapi saksi utama yang menjumpa mayat tu, saksinya adalah seorang lelaki tua. So dia cakap dia agak curiga dengan apa yang ada dalam beg tu. Jadi apa yang dia buat adalah dia cuba mendekati beg tu, dan bila dia dekat dengan beg tu dia rasa tak sedap hati. So time tu lah dia buka beg tu. So bila dia buka je beg tu, alangkah terkejutnya orang tua ni bila dia melihat di dalam beg tu ada mayat perempuan dalam keadaan ngeri yang telah dikerat-kerat tanpa kaki, tanpa tangan, dengan muka dia yang sebelah dah hancur, tersumbat di dalam beg tu. So orang tua ni punya takut, dia pun menjerit sekuat hati dekat situ. Dan apa yang lebih mengejutkan, bila dia jerit, rupanya si pelaku tu masih ada kat situ. Dia duduk tak jauh daripada tempat beg dia tinggalkan, dekat taman tu. So, rupanya si pelaku ni dia terlelap kejap dekat situ sebab terlampau penat agaknya dia bawa beg tu. Dia tertidur kat situ. So dia terjaga bila dia dengar orang tua ni menjerit. Tapi yang aku rasa gila tu, pelaku ni dia dengan selamba je, dia bangun macam tak ada apa berlaku, dia jalan selamba je dia belah. Ini menurut saksi yang ada kat sana lah. So bila keadaan dah jadi kecoh macam tu, diorang pun call pihak berkuasa dan polis Perancis pun datang. Pihak polis CID waktu tu, diorang the first thing yang diorang buat adalah diorang cuba untuk mengenal pasti identiti mayat ni. Disebabkan pada badan mayat ni diorang tak jumpa apa-apa kad tak jumpa IC, tak jumpa kad identiti. Jadi diorang tak boleh nak tahu siapa mayat ni sebab kondisi keadaan mayat ni memang dah teruk sangat lah. Dia punya potongan badan dia memang dah quite hancur. Muka dia pun tak dapat nak cam, yang gigi dia pun dah banyak yang dicabut. So apa yang dia boleh buat, dia hanya boleh bawa mayat ni ke tempat forensik untuk dibedah siasat dan membuat penyelidikan dengan lebih dalam. So semasa di tempat forensik ni, pihak forensik Perancis diorang sangat yakin bahawa mayat ni sebenarnya telah dirogol. So maksudnya dekat sini diorang tahu si pelaku ni, si pembunuh ni adalah seorang necrophilia, manusia yang mengamalkan seks pada mayat. So biasanya kalau orang-orang macam ni biasanya orang sakit, orang mental. Dan diorang juga yakin bahawa si pelaku ni adalah seorang cannibal berdasarkan pada potongan yang ada pada daging si mati ni. Memang nampak ia dipotong untuk makan. So kes ni memang jadi sangat sensasi ya. Memang
pihak wartawan, pihak media memang cepat je buat liputan. So memang kes ni terus jadi famous dan jadi public interest. So disebabkan benda ni jadi kes high profile, polis senang dapat saksi lagi. So tak lama selepas tu ada satu lagi saksi yang mendakwa dia ni adalah pemandu teksi yang membawa lelaki yang dicuriga, maknanya suspek tu lah. So si pemandu teksi ni dia bagi tahu pada malam tu dia ada ambil satu penumpang. Dia yakin penumpang ni adalah orang Jepun. Pada mulanya dia ingat Mamat ni nak pergi airport atau nak pergi stesen kereta api. Tapi dia pelik. Kenapa Mamat ni suruh dia hantar ke taman sedangkan dia bawa 2 bagasi yang besar. So dia pun tak fikir panjang, so dia bawa aje. So dia pun hantar Mamat tu dan Mamat tu pergi macam tu lah. Dan dari situ pihak berkuasa dapat tahu siapa lelaki ni, maknanya siapa pembunuh ni, berdasarkan tempat di mana pemandu teksi ni ambil pelaku ni. So kurang pada tempoh 48 jam mereka dapat tahu identiti pembunuh ni dan dia adalah Issei Sagawa seperti yang aku cakap tadi. So mereka pun terus pergi ke apartmen Issei Sagawa ni dan terus menangkap Issei Sagawa ni. Dan semasa dia orang nak tangkap Issei Sagawa ni, salah seorang polis tu cakap Issei Sagawa ni masa dia orang pergi ke rumah tu, dia dah awal-awal dia dah surrender lah. Dia macam tak ada masalah aje, macam ya, akulah pembunuh tu. So dia orang jadi pelik pasal kebiasaannya orang normal kalau dia melakukan satu kejahatan dia akan takut atau dia akan nervous atau dia akan cuba melarikan diri. Tapi tidak Issei Sagawa. Masa dia menyerah diri tu, dia seolah-olah merasa bangga dengan apa yang dia buat. So pihak polis pun senanglah tangkap dia. Bila dapat tangkap dia, yang sangat mengejutkan mereka tu bila dia orang masuk je rumah Issei Sagawa ni, dia orang dah dapat hidu bau-bau yang tak sedap. Dan dia pergi je selongkar rumah ni, yang paling dia orang terkejut di bahagian dapur dan bahagian peti ais. So bila dia buka aje peti ais tu, banyak ketulan daging yang dah siap dipotong yang disimpan rapi dalam peti ais. So daging ni bukan macam daging kat rumah kita guys. Ini adalah daging mayat, daging si mati yang dibunuh tu. Dan pihak polis juga menjumpai cebisan-cebisan daging yang telah dimasak yang berada di dalam pinggan bersama sos mustard. So aku tak boleh nak bayangkan dengan kepala aku makan daging manusia dengan sos mustard. Sekejap, Mamat ni ingat benda tu burger ke? Okey, kembali kepada cerita ni. Selepas diorang tangkap Issei Sagawa ni dan diorang dapat bahan bukti di dalam rumah tu merupai cebisan-cebisan daging si mati tu. So dekat situlah baru diorang tahu identiti si mati ni. Dan mangsa ni dikenali sebagai Renee Hatterell, seorang wanita berbangsa Belanda yang berusia 25 tahun yang merupakan salah seorang pelajar di Universiti Perancis. Okey, sekarang ni sebelum aku nak kupas dengan lebih lanjut, jom kita kenal dulu siapa Issei Sagawa ni. Jom kita tengok background dia, latar belakang dia. Okey, Issei Sagawa ni dilahirkan di Kobe, Jepun pada tahun 1949. So disebabkan dia dilahirkan dalam keadaan pramatang, itu tak cukup bulan, jadi saiz tubuh dia tak mengembang dengan baik. Jadi bentuk tubuh Issei ni dia kecil sikit, dia tak normal sikit. Dan Issei ni dia dilahirkan dalam keluarga orang yang kaya. So bapa dia ni kira orang yang berduit, kira orang yang berjaya lah kat Jepun. Dan Issei ni merupakan anak sulung daripada 2 beradik dan dia memang rapat dengan adik dia. Dia punya usia dia dengan adik dia pun tak jauh beza, sebab dia orang kata dia dibesarkan dengan adik dia macam pasangan kembar. So memang dia rapat dengan adik dia. Dan semasa dia kecil, Issei ni ada seorang pakcik tau. So pakcik dia dengan adik dia ni suka main satu permainan yang macam pakcik dia berlakon jadi monster yang cuba-cuba nak makan budak 2 orang ni. Mungkin cerita hikayat dia orang lah kot. So
game dia lebih kurang macam tu lah. So pakcik dia ni jadi monster, dia tangkap Issei dengan adik dia, diikat budak dua orang ni, kemudian dia ambil budak dua orang ni, dia masukkan dalam kuali besar dan dia pura-pura masak lah, dia buat sup semua apa, and then dia pura-pura makan budak dua orang ni. Dan kat sini yang diorang kata first impression Issei kepada cannibalism, iaitu minat si Issei ni mula terdetik lah, first impression dia terhadap benda-benda yang berkaitan cannibalism ni. So masa Issei kecil, masa dia sekolah rendah, dia ni antara budak yang selalu kena bully tau. Mungkin sebab saiz tubuh dia yang kecil dan muka dia pun yang budak-budak selalu ejek sebab dia tak berapa nak handsome sangat. Mungkin dia orang panggil dia hodoh lah. So kat situ dia mula kurang keyakinan diri. Jadi bila dia kurang keyakinan diri, dia tak bergaul sangat dengan orang, especially dengan pelajar perempuan. Dia sangat malu dengan pelajar perempuan, tapi dia sangat suka dengan perempuan. Apa yang dia boleh buat hanyalah fantasi lah. So hidup Issei ni banyak dengan fantasi. Itu belum lagi fantasi dia suka nak cuba-cuba makan manusia. Itu lain. Ini fantasi dia bersama perempuan ni agak pelik sikit. Dia memang mengaku yang dia suka perempuan daripada barat. Mak Saleh lah. Dia suka gila dengan perempuan Mak Saleh. Dan fantasi pelik yang dia ada ni, dia nak bersama, dia nak buat hubungan intim, hubungan badan dengan mayat Mak Saleh. Dan selepas tu dia nak makan daging tu, supaya bila dia makan, dia rasa cinta dia pada Mak Saleh tu dekat dekat hati dia. Ini fantasi yang aku rasa sakit lah. Okey, back balik pada cerita masa dia remaja tu. So, fantasi dia ni pada awalnya sekadar fantasi dan dia tak pernah bercerita pada sesiapa, maupun pada keluarga dia ke, pada kawan-kawan dia ke. Ni hanya fantasi dalam diri dia. Sehinggalah dia bila meningkat dewasa, daripada remaja meningkat dewasa, dia semakin lama semakin menebal dia punya sifat ingin menjadi cannibal tu semakin kuat. Dia betul-betul nak merealisasikan impian dia tu untuk memakan daging manusia. Ini sesuatu yang aku rasa memang sangat mengerikan. Tambah-tambah lagi kalau kita tahu orang-orang yang macam ni berada dalam sekeliling kita. Okey, pada usia seawal 23 tahun, waktu ni Issei Sagawa merasakan, alright, ini adalah waktunya untuk aku merealisasikan impian aku untuk menjadi cannibal. So, dia dah rasa sangat bersedia untuk menjadi cannibal. Dan pada waktu tu, dia tinggal dengan mak bapak dia di Tokyo, di salah sebuah apartmen kat sana. Dan kebetulan ada seorang perempuan berbangsa Jerman yang baru pindah di kawasan tu. Issei Sagawa cakap bila dia melihat perempuan tu, dia betul-betul jatuh hati dan betul-betul dia jatuh cinta, sebab dia cakap perempuan Jerman tu memang sangat cantik. Dan dekat situlah bermulanya episod kriminal dia. Dan itulah first jenayah yang dia cuba lakukan. Dan korang tahu apa yang dia cuba buat? Pada satu malam, dia pernah memecah masuk ke rumah perempuan ni melalui tingkap. Niat dia hanya satu, dia nak makan perempuan ni. Dia nak makan orang, guys. So, dia masuk rumah perempuan ni senyap-senyap. Waktu tu perempuan tu tengah tidur. Dan nasib baik, Allah panjangkan umur perempuan ni. Waktu Issei cuba memanjat perempuan ni di atas katil tu, lutut dia terkena badan perempuan ni dan perempuan ni tersedar. Bila perempuan ni tersedar je, dia terus menjerit. Dia melihat Issei cuba nak menerkam dia. So, perempuan ni terus bangun dan dia cuba lari keluar daripada bilik tu. Dan Issei Sagawa ni dia cuba tahan perempuan ni. Dia cuba bergelut. Disebabkan Issei Sagawa ni dia kecil. Jadi biasa perempuan Mak Saleh ni kan badan besar kan. So agak senang untuk perempuan ni nak kalahkan Sagawa ni. So dia bergelut dan perempuan tu pun berjaya menolak si Sagawa. Bila si Sagawa ni dia rasa dia tak boleh makan perempuan ni, dia pun belah, dia pun lari pada tempat tu. Dan perempuan ni terus buat report polis. Dan keesokannya memang cepatlah kena tangkap. Polis dah berjaya menangkap
si Sagawa ni, dan dia terus di lock up lah. Di dalam lock up tu dia di soal siasat, tapi dia tak cakap apa-apa, dia just diam aja. Dia tak bagi tahu intention dia apa. So perempuan Jerman ni membuat report yang Issei Sagawa cuba merogol dia. Sebenarnya itu bukan niat Issei Sagawa. Dia tak ada intention untuk melakukan hubungan badan dengan perempuan tu. Niat utama dia adalah dia nak makan perempuan ni. So tuduhan yang dituduh ke atas Issei Sagawa pada ketika itu adalah pecah masuk dan cubaan merogol. Dan disebabkan oleh bapa Issei Sagawa ni orang kaya, apa yang bapa dia buat adalah bapa dia offer sejumlah duit yang besar kepada mangsa ni, kepada perempuan ni, dengan tujuan dia menyuruh perempuan ni untuk menarik balik report. Dan taktik tu sebenarnya berjaya. Sebab apa? Sebab akhirnya Issei dibebaskan tanpa sebarang dakwaan. So kat sini kita tahulah perempuan ni dia ambil duit tu dan dia tarik balik report dia. So ini first case kriminal yang Issei Sagawa lakukan, tapi kes tu ditarik balik. So bermakna dia masih clean lah dekat Jepun. Okey, pada tahun 1977 Issei Sagawa menyatakan hasrat dia pada mak bapak dia yang dia nak pindah ke Perancis dengan alasan dia nak sambung belajar kat sana. Dan akhirnya apabila dia apply ke salah satu universiti di Perancis, dia berjaya dan diterima masuk ke sana. Dan dia pun pindah ke Perancis seorang diri. Dan sebenarnya menurut pensyarah kat sana, Issei Sagawa ni adalah seorang student yang bijak dan brilliant. Dia bukannya student yang biasa-biasa. Dia memang orang yang pintar. Dan selama beberapa tahun Issei Sagawa di Perancis, hidup dia normal macam biasa. Jadi orang pun tak suspect yang dia ni sebenarnya ada nilai-nilai psikopat dalam diri dia. Orang memang tak menjangka yang dia adalah manusia seperti itu, sebab dia nampak macam manusia yang macam biasa, yang normal saja. So dalam tempoh dia belajar kat sana, dia diangkat salah satu student yang terbaik juga kat sana. Sampailah pada tahun 1981, Rene, si mangsa yang dibunuh oleh Sagawa ni, melanjutkan pelajaran di universiti yang sama. Dan kebetulan pada hari pertamanya dia masuk ke kelas yang sama di mana Issei Sagawa belajar. So dekat sini Issei Sagawa cakap bila kali pertama dia melihat Rene, dia terus jatuh cinta. Dia melihat Rene ni seperti seorang bidadari. Dan dia kata pada diri dia, cakap, wow, inilah perempuan yang aku cari selama ni. Tapi itu hanya pada diri dia sendiri je. Dia tak cakap dengan siapa-siapa pun. Dan menguatkan lagi kenapa Issei Sagawa ni betul-betul syok dengan Rene. Rene ni adalah seorang pelajar yang peramah tau. Dengan semua orang dia baik, termasuk Issei Sagawa ni. Walaupun segelintir je pelajar yang nak berbual dan bercakap dengan Issei Sagawa, Rene ni salah seorang pelajar-pelajar yang baik dengan Sagawa ni lah. So ada satu hari ni, Rene ni dia ajak Issei Sagawa untuk buat study group dengan student-student yang lain dekat salah satu restoran lah. So dia orang plan untuk nak dinner bersama. Issei Sagawa ni sebelum ni tak pernah ada orang nak ajak dia buat study group tu, apatah lagi untuk dinner bersama. So disebabkan Rene ni perempuan yang pertama ajak dia, jadi dia terus tersentuh tau. Dekat situ dia beranggapan yang Rene ni betul-betul ditakdirkan untuk dia. So dia orang pun pergi, dia pun buat study group waktu dinner bersama. So ketika itu mereka memang banyak berbual, banyak berbicara, banyak bercerita tentang each other, dan pada waktu tu jugalah Issei Sagawa dia merasakan yang hati dia betul-betul dah tertarik dengan Rene, yang pada dia Rene ni lah perempuan yang ditakdirkan untuk dia. So selepas malam tu Issei Sagawa dia plan macam mana dia nak bunuh perempuan ni. So apa yang terfikir dalam fikiran dia waktu tu adalah, sebab dia tahu Rene ni fasih berbahasa Jerman, jadi dia meminta bantuan Rene untuk mengajar dia
puisi dalam bahasa Jerman. So pada awalnya Rene ni dia tak anggap apa-apa lah, dia just setuju nak membantu atas dasar kawan. So isteri segawan ni dia ajak Rene ni untuk pergi ke rumah dia lah, untuk mengajar dia tentang puisi dalam bahasa Jerman ni. Dan waktu kat rumah tu, isteri segawan ni dia dah plan siap-siap. Dia dah plan buku puisi apa yang Rene ni akan baca. Dan korang tahu puisi apa? Puisi ni adalah tentang cannibal, tentang orang yang makan daging manusia. Aku rasa kat sini ironinya, si mangsa yang akan dibunuh ni, dia membaca kisah dia sendiri. Memang menakutkan lah. Pada aku benda ni memang scary ya. So bila di invite Rene ni masuk rumah dia, dalam satu wawancara, Sagawa cakap dia tak berani nak bunuh perempuan ni depan-depan. Jadi apa yang dia buat, dia harus tembak perempuan ni daripada belakang. So memang plan dia nak tembak perempuan ni. So dia bawa perempuan ni ke hall dia, ke tempat dia punya study table tu, tempat belajar dia tu. Ada satu kursi dan satu meja yang menghadap tingkap. Jadi dia suruh Rene ni untuk duduk situ dan membaca buku puisi yang dia telah sediakan atas tu. So waktu Rene ni sedang membaca puisi tu, tanpa disedari, Sagawa ni dah ada kat belakang dia dengan senapang, dengan rifle. So waktu dia tengah membaca puisi tu, dan waktu tu jugalah isteri Sagawa menembaknya dari arah belakang, dari tengkuk, dan dia mati on the spot. Dan bila dia mati je, the first thing yang isteri Sagawa buat adalah dia melakukan persetubuhan badan dengan mayat Rene. Dan aku rasa benda ni sangat disgusting, sangat menjijikkan, sebab ketika dia melakukan hubungan badan tu, dia sempat cium perempuan ni, dia sempat mengatakan kepada mayat perempuan ni yang dia cintakan perempuan ni dalam bahasa Perancis. Dia cakap I love you dalam bahasa Perancis. So selepas dia dah selesai buat kerja-kerja keji tu, dalam fikiran dia satu je, dia cakap aku kena makan daging ni secepat mungkin, sebab waktu tu daging dia sangat fresh, sangat segar. So ini apa yang dalam fikiran isteri Sagawa ni. So isteri ambil pisau, dia cuba potong daging ni lah, daging Rene ni. Dan dia cakap agak susah untuk potong daging manusia sebab dia tak ada ilmu dan tak ada kepakaran untuk memotong daging manusia dengan cara yang perfect. So bila dia potong daging tu, kulit ni, kulit kita kan tebal kan, so pisau tu masih susah untuk memotong daging tu. Bila kulit tu dah terbuka, nak ambil daging tu pun agak susah. So apa yang Sagawa ni buat, dia gunakan jari dia untuk mencubit dan menarik keluar daging Rene. Bila dia ambil daging tu, dia terus masuk dalam mulut dan dia makan daging perempuan tu untuk kali pertama. Aku sebenarnya agak mual bila bercerita tentang ni, tapi inilah yang terjadi pada mangsa. So bila dia makan daging tu, time tu dia rasa sangat puas, dan dia berjaya merealisasikan impian dia untuk menjadi seorang cannibal. Dan ada setengah daging yang dimakan mentah, dan ada daging yang dia harus masak terlebih dahulu. So selepas proses dia rasa daging perempuan ni, dan selepas tu baru dia memotong anggota badan tubuh mangsa ni lah. Mana kaki, tangan semua dipotong, yang tinggal hanya badan dan kepala je. Bibirnya dipotong, dia makan peha dia, bahagian dada, buah dada, itu semua bahagian yang dia makan. So isteri Sagawa ni selama 2 hari dia tak keluar rumah, dan 2 hari tu jugalah kerja dia hanya makan saja. Itu makan daging manusia ni, dan memang dia tak boleh habis sebab terlampau banyak kan. Dan dalam tempoh 2 hari ni lah mayat Rene ni semakin membusuk, dan dekat situlah
baru dia terfikir untuk nak buang saki-baki tubuh anggota badan Renee ni yang dah dikerat ni ke taman yang dihantar, yang dibawa mayat tu. So dekat situlah yang dia ambil taksi, dia pergi ke sana untuk buang mayat tu, dan disebabkan dia buang mayat kat taman tu lah juga polis dapat detect siapa dia dan akhirnya dia ditangkap. Okey, yang uniknya tentang cerita ni bukan hanya cerita pasal pembunuhan dia, tapi yang buat orang marah dan orang rasa cerita ni sangat disgusting adalah isteri Sagawa ni, dia tidak pernah dipenjarakan atas kesalahan dia membunuh dan memakan manusia. Kenapa? Ini pada mulanya bila aku dengar pun aku rasa macam tak masuk akal. Macam mana seorang manusia yang dah bunuh orang, yang dah makan orang secara terang-terang dan dia mengaku tapi dia tak dipenjarakan? Kenapa boleh jadi macam tu? Okey, kes dia macam ni. Bila pihak polis siasat pembunuhan yang dilakukan oleh isteri Sagawa dan juga karakter isteri Sagawa ni, dia ni tak semacam tak normal. Diorang yakin yang isteri ni sebenarnya gila. Ini masalah dia. Di Perancis pada ketika itu, diorang ada satu undang-undang yang mereka tidak boleh mendakwa orang sakit mental di mahkamah. Jadi apa yang diorang boleh buat, diorang ambil isteri Sagawa ni, diorang sumbatkan ke rumah sakit jiwa. Itu je yang dia boleh buat. Dan korang tahu tak berapa lama je dia dekat tempat rumah sakit jiwa tu? Hanya 34 bulan sahaja, guys. 34 bulan sahaja. Okey, macam mana dia boleh keluar? Okey, cerita dia macam ni. Bila bapa isteri Sagawa ni tahu yang anak dia di dalam keadaan macam tu, so bapa dia ni melantik satu lawyer yang memang hebat. So apabila dia lantik lawyer ni, diorang berfikir macam mana dia nak bawa isteri ni keluar dari situ. So lawyer ni dia pergi buat rayuan kepada pihak berkuasa Perancis, dan dia bercakap kepada pihak kerajaan Perancis adalah tidak adil untuk kerajaan Perancis membiayai segala kos atau perubatan isteri Sagawa di rumah sakit jiwa tu. Jadi apa yang dia minta adalah dia membuat permohonan agar isteri Sagawa dibawa balik dan berubat di rumah sakit jiwa di Jepun, dan segala kos itu akan dibiayai oleh keluarga isteri Sagawa sendiri. So pada mulanya pihak kerajaan Perancis, diorang macam nak tak nak, tapi bila selepas diorang mempertimbangkan dengan satu syarat, iaitu isteri Sagawa tidak dibenarkan lagi kembali ke Perancis. Maknanya dia di-ban seumur hidup lah. Maknanya dia tak boleh masuk Perancis selepas ni. Akhirnya mereka setuju. Isteri Sagawa selepas 34 bulan di rumah sakit mental di Paris, akhirnya dia dibawa keluar dan dihantar pulang ke Jepun. Dengan syarat tu tadilah, syarat dia tak boleh balik ke Perancis lagi. So kalau ikut law, setibanya dia di bumi Jepun, apabila dia jejak je kaki dia di tanah Jepun, dia adalah orang yang bebas. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab dekat Jepun dia tak ada rekod jenayah. Sebab yang dulu pun dakwaan tu pun telah ditarik, mana dia clean, dan pembunuhan tu berlaku di Perancis, bukan di Jepun. So dia adalah lelaki yang bebas kat sana. Kau bayangkan, kau dah bunuh orang, lepas tu kau boleh bebas macam tu je. Ini yang banyak orang marah waktu tu. Termasuk yang paling marah adalah keluarga mangsa lah, keluarga Renee ni. Ini adalah, pada diorang ini tidak adil. Sebab Renee tu mati macam tu je, dan Sagawa langsung tidak dihukum. So bila bapa isteri Sagawa ni mendapat tekanan yang hebat daripada pihak wartawan, sama ada wartawan Jepun maupun wartawan antarabangsa, apa yang dia buat adalah dia masukkan juga isteri Sagawa ni ke salah satu hospital mental sakit jiwa di Jepun, lebih kurang 18 bulan macam tu lah. Bila kes ni dah semakin mereda, orang pun dah semakin lupa,
and then baru dia keluarkan balik Issei Sagawa. So selepas 18 bulan Issei Sagawa di hospital mental dekat Jepun, akhirnya dia bebas seperti orang yang tidak bersalah. Jadi dia keluar lah, macam biasa, macam dia tidak pernah melakukan apa-apa. Dia, Issei Sagawa sekarang ni masih lagi hidup dan masih menetap di Jepun. Okay guys, cerita dia sebenarnya tak habis kat situ je. Selepas Issei Sagawa bebas menjadi orang yang bebas di Jepun, beberapa tahun selepas tu, kau tahu dia buat apa? Dia menulis buku macam mana dia membunuh mangsa ni. Dan yang paling gila tu guys, buku dia mendapat sambutan dan dia sekelip mata menjadi mini selebriti kat sana. Macam artis, tapi bukan artis yang orang sanjung lah. Dia lebih kepada selebriti anti-hero lah. Kalau korang faham maksud selebriti anti-hero ni, korang faham lah. So, selebriti yang disanjung tapi dengan nilai-nilai negatif macam tu lah. So, dia famous lah kat sana. Dan dia bukan hanya buat satu buah buku, dia buat 19 buah buku. Dia tulis semua kisah-kisah dia, macam mana dia bunuh, macam mana dia makan. Dan dia jadi famous. Dan bukan setakat tu je, dia juga adalah berlakon dalam beberapa adegan filem-filem dewasa kat sana yang berkenaan tentang cannibal macam tu lah. So aku pun masih tak faham macam mana benda ni boleh berlaku, daripada seorang pembunuh mengaku dia membunuh, mengaku dia makan mayat tu, tidak dipenjarakan, tulis buku tentang berapa bangganya dia membunuh dan memakan mangsa tu, dan menjadi mini selebriti. Ini satu konsep yang aku rasa gila, yang memang tak masuk di akal. Dan sampai sekarang lagi dia mungkin ada orang yang kenal, mungkin ada yang orang yang tak kenal. Tapi dalam satu wawancara mereka pernah interview Issei Sagawa ni, dia orang tanya dia dah merealisasikan impian dia untuk makan daging perempuan Mat Salleh. Dia orang tanya, adakah lepas ni kau masih lagi suka dengan perempuan Mat Salleh? Dia cakap, apa yang dia cakap tahu? Dia cakap perempuan Jepun lagi cantik. Dia lebih suka perempuan muda Jepun. Dan orang tanya, adakah itu bermaksud yang kau akan makan perempuan Jepun selepas ni? Dia cakap, itu aku tak tahu lagi. Tapi yang aku tahu, aku takkan membunuh, sebab aku tahu membunuh itu adalah salah. Ini apa yang Issei Sagawa cakap. Okey, menurut salah seorang doktor criminal psychiatrist yang pernah merawat Issei Sagawa semasa dia di Jepun. So waktu tu doktor tu baru terbaca dia punya buku tau. So doktor ni panggil dia balik dan doktor ni buat analisis, dia buat kajian lah bila dia interview balik Issei Sagawa ni. So selepas dia interview, apa yang dia boleh buat andaian, sebenarnya dia bagi warning tau dekat masyarakat Jepun. Dia cakap Issei Sagawa ni dia bukan ada masalah mental. Dia ni ada masalah split personality. So bermakna kat sini Issei Sagawa ni bukan saja gila dan bukan saja seorang psikopat. Malah Issei Sagawa ni adalah seorang sexual psychopath. Alright guys, sampai kat sini saja cerita tentang Issei Sagawa, si psikopat yang makan manusia. Aku harap kita dapat belajar sesuatu daripada tragedi ni, di mana ini adalah satu tragedi yang bukan saja memalukan kita bangsa manusia, tetapi yang lebih penting tu adalah kita harus tahu nilai dan jati diri kita sebagai manusia. Jangan terlampau mengikutkan hawa nafsu, sebab hawa nafsu tu sendiri akan membunuh kita. Dan dalam kes Issei Sagawa ni kita tahu dia gagal, dia tewas dengan hawa nafsu dia. Dia terlampau ikutkan fantasi dia sehingga fantasi dia tu membentuk dia menjadi seorang monster pada aku. So hope benda ni dapat memberi manfaat kepada kita dan pelajaran yang sangat berguna untuk kita. So okay, sampai jumpa di minggu hadapan. Next week
aku ada lagi banyak cerita yang aku nak share dengan korang, dan banyak lagi kisah-kisah yang menakutkan, cerita tentang pembunuhan kejam yang pernah berlaku di dunia ni. And kalau korang suka, please tekan like kat situ, dan please komen apa yang kurang, apa yang perlu aku tambah. Dan siapa yang belum subscribe, please subscribe, tekan sekali butang notification tu supaya korang tak tertinggal mana-mana video yang aku upload selepas ni. And kepada mereka yang menonton video ni sampai habis, aku ucapkan jutaan terima kasih kerana korang dah follow cerita ni sampai habis, dan aku doakan korang murah rezeki dan panjang umur, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan. And cut.